Assalamualaikum. Bersama saya Sherin, Speech Therapist HCTM dalam studio iDokter. Demensia merupakan satu keadaan degeneratif dan masalah kecelaruan otak yang menyebabkan seseorang individu itu mudah hilang ingatan, kesukaran berkomunikasi, kesukaran mengawal emosi dan perubahan tingkah laku. Semua perubahan ini boleh menjejaskan dan memberi gangguan dalam aktiviti kehidupan harian pesakit. Perlu diketahui bahawa keadaan ini berlaku secara progresif dan kemungkinan berkekalan. Punca berlaku demensia adalah akibat daripada sel-sel otak atau neuron yang mati. Secara fitrahnya, semakin meningkat usia, kita akan mengalami kehilangan beberapa neuron. Namun, bagi pesakit demensia, kehilangan neuron ini mungkin berlaku pada kadar yang lebih banyak, lebih besar dan mungkin dengan kadar yang lebih cepat. Gejala penyakit demensia tercetus dengan cara yang berbeza-beza bergantung kepada bahagian otak yang terjejas. Sebenarnya pesakit demensia ini berusaha untuk memahami keadaan dan perubahan yang berlaku pada diri mereka dan persekitaran. Mereka mungkin berasa malu, takut atau kecewa kerana tidak memahami perbualan dan juga memahami arahan orang lain. Mereka sebenarnya bukan sengaja bertindak atau bertingkah laku sedemikian. Sebenarnya mereka ini mungkin mengalami masalah dalam menggunakan bahasa seperti mencari perkataan yang tepat, membina ayat dan memahami makna dalam kata-kata. Selain itu, pesakit demensia mungkin mengalami masalah dalam mengawal intonasi suara dan memberi ekspresi semasa bertutur. Pesakit demensia juga mungkin mengalami masalah dalam memproses informasi disebabkan berlakunya penurunan fungsi kognitif. Penerimaan penjaga bagi pesakit demensia memerlukan kefahaman yang tinggi dalam memahami kondisi pesakit, mempunyai tahap kesabaran yang tinggi, nilai empati dan keterampilan komunikasi yang baik. Apabila komunikasi menjadi kurang efektif, pesakit mungkin mengalami isolasi sosial, frustrasi dan penurunan kualiti hidup. Manakala bagi penjaga mungkin meningkatkan tahap stres dan bebanan emosional yang tinggi. Di sini saya akan berkongsi bersama anda 6 strategi komunikasi berkesan yang boleh kita mula belajar dan aplikasikan kepada pesakit demensia. 2P, 2A dan 2K. P, perhatian dan peluang. A, aras mata dan ayat ringkas. Dan K, cue visual dan kata kunci. 2P. P pertama, perhatian. Mendapatkan perhatian daripada pesakit dengan menyatakan nama dan hubungan dengan pesakit. Contoh, Mak, ni saya Sherin, anak Mak. Okey? Dan pastikan kita sentuh pesakit untuk mengekalkan perhatian dan fokus pesakit. Selain itu, kita kurangkan gangguan persekitaran, antara contohnya tutup pintu, tutup TV atau tutup radio. P yang kedua adalah peluang. Beri peluang kepada pesakit untuk memberi respon atau memulakan perbualan. Beri peluang kepada pesakit untuk memilih topik yang selesa dengan pesakit dan juga boleh memperincikan aktiviti yang dilakukan bersama pesakit. Sebagai contoh, hari ini kita nak masak, Mak. Kita boleh sediakan bahan-bahan. Ada bahan yang ini, mula-mula kita buat macam ni, kemudian dan akhir sekali
supaya kita memberi peluang kepada pesakit untuk memahami tentang aktiviti yang akan dijalankan. 2A. A pertama adalah aras mata. Kita perlu pastikan kita mempunyai aras mata yang sama dengan pesakit agar pesakit sedar dengan kehadiran kita. Kadang-kadang kita ni terlepas pandang, cakap dengan pesakit pun membelakangi pesakit ataupun sambil lalu. Yang kedua adalah ayat ringkas. Gunakan ayat yang ringkas, ayat pendek dan jelas agar pesakit mudah nak faham dan proses informasi yang diberikan. Sebagai contoh, okey mak, kita nak pergi kenduri, mak bersiap. Kita perlu bercakap dengan ayat yang ringkas dan perlu berhenti di antara ayat yang disampaikan. Dan 2K yang seterusnya adalah K, kata kunci. Kita perlu menitik beratkan penggunaan kata kunci, iaitu dengan memberi penekanan kepada perkataan yang penting dalam ayat tersebut. Contoh, okey mak, esok kita akan ke hospital. Esok ada temu janji hospital. K yang terakhir adalah Q visual, iaitu memberi bantuan visual kepada pesakit untuk meningkatkan memori pesakit. Antara contoh, menyediakan board di ruang tamu di rumah dan menulis apa aktiviti hari ini, atau menyediakan kalender bagi pesakit mengetahui tentang tarikh hari ini. Jika terdapat ahli keluarga yang mempunyai masalah demensia atau menunjukkan ciri-ciri awal demensia, adalah disarankan untuk mendapatkan rawatan dan penilaian awal di hospital agar pesakit mendapat rawatan dan penjaga mendapat sokongan.